Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ataman al-akmalan ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Ya Rabbi salli ala nabi musallima wa amidana min nurihi ya nur. Ya Rabbi salli ala nabi musallima wa ja'al lana taufiqa dauman sahibah. Terima kasih kepada Jabatan Al-Quran dan As-Sunnah Fakulti Pengajian Peradaban Islam Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor yang telah memberi peluang pada saya pada petang yang berbahagia ini untuk menyampaikan sedikit dua kata di bawah siri Kapsul Minda. Dan saya adalah nama diberi Muhammad Hafiz bin Soroni alias Haji Ahmad Mughni, pensyarah di Jabatan Al-Quran dan As-Sunnah. InsyaAllah saya akan sampaikan satu tajuk yang saya utarakan, iaitu adab dalam tradisi ilmu, yang mana saya ambil isinya daripada apa yang telah saya tulis dalam kolom akhbar harian Metro. Saya sebagai kolumnis harian Metro yang keluar pada setiap hari Ahad di bawah kolom Lentera Hadis. Dan pada Ahad lepas berkenaan dengan adab menuntut ilmu menurut disiplin hadis. Jadi mungkin yang tak baca saya bacakanlah. Okey, saya kongsikan dengan sedikit huraian insya-Allah. Jadi tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, keindahan Islam itu akan lebih menyerlah dengan adab. Tanpa adab, Islam itu akan dilihat. Orang lain nampak Islam itu seperti agama-agama yang lain. Orang di luar sana yang bukan Islam melihat seperti agama-agama yang lain. Tapi dengan adab, adab kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, adab kita dengan ibu bapa, adab kita dengan guru, adab kita dengan jiran tetangga, dengan sahabat-sahabat, dengan masyarakat sekeliling kita, hatta adab kita dengan makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada binatang, haiwan ataupun tumbuh-tumbuhan, ataupun batu-batan. Ini semua makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada adab yang diajarkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila orang Islam dia melaksanakan semua adab-adab ini, barulah orang akan lihat keindahan Islam itu. Dengan menjaga adab, akhlak yang mulia dapat dibina dalam diri setiap Muslim. Ini sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tujuan kenapa baginda dibangkitkan, diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sabda baginda, innama bu'ithtu liutammima salihal akhlaq. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq, dalam satu riwayat lain. Sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi dengan adab kita melaksanakan, mempraktiskan dalam diri kita adab dengan yang saya sebutkan tadi, dengan guru, dengan ibu bapa, dengan jiran tetangga, dengan rakan-rakan. Bila kita laksanakan semuanya itu, jadi akan memupuk akhlak yang baik dalam diri kita, dan akan menghindarkan, maknanya kita masukkan, terapkan akhlak yang baik itu, maka secara automatis akan kita hindarkan, jauhkan akhlak yang buruk. Akhlak ini ada dua. Bila kita sebut akhlak sahaja, dia akan sama ada al-akhlaq al-hasanah ataupun as-salihah. Satu lagi al-akhlaq as-sayyi'ah, akhlak yang baik dengan akhlak yang buruk.
Jadi bila sebut akhlak sahaja, dia ada dua. Ini kalau akhlak yang baik itu kena sebut yang baik. Ya, solih al-akhlak atau makarim al-akhlak. Jadi adab itu sinonim ya, dengan akhlak yang baik. Bila kita sebut adab, dia sinonim dengan akhlak yang baik. Ya, bukannya akhlak secara umum, ya. Bukannya adab itu akhlak secara umum. Tapi dia lebih ya, dekat dengan akhlak yang baik. Ya. Dan disebut oleh Syekh Syarif Al-Jurjani dalam kitab At-Ta'rifat, ya, al-adab ibaratun an ma'rifah ma yuhtarazu bihi an jami' anwa'il khata'. Ya, adab ialah satu ibarat tentang mengetahui perkara, ya. Adab ini satu ibarat ya, tentang mengetahui perkara yang dengannya dapat dipelihara dari semua bentuk kesilapan. Jadi kalau apa ni kita beradab, artinya kita mengetahui ya, ya dengan apa ni tentang perkara-perkara yang dengannya ya, dapat kita pelihara diri kita ini daripada semua bentuk kesilapan. Jadi tidak melakukan kesilapan. Jadi adab ini dia umum, luas, dan dia tidak apa ni tertaluk kepada apa yang disebut dalam Al-Quran dan hadis mata-mata, tapi dia juga mengambil kira apa yang merupakan adat kebiasaan dalam sesuatu masyarakat itu. Ya. Adat kebiasaan dalam sesuatu masyarakat. Misalnya kata kalau apa ni kita menghormati orang yang lebih tua, ya, kita apa cium tangan ibu bapa contohnya. Cium tangan ibu bapa. Jadi walaupun apa ni dia tak perlukan kepada nas. Sebab dia adalah adat kebiasaan, ya, kita hormat dengan apa ibu bapa kita. Jadi itu antara contoh ya, untuk kita faham bahawa adab ini dia lebih luas. Ya. Kadang-kadang dia berkait dengan adat kebiasaan masyarakat yang mana masyarakat sekeliling melihat ya, adab itu adalah adab yang perlu dipatuhi. Jadi tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, ya, dalam proses menuntut ilmu, adab ini sangat penting, terutama adab dengan guru. Selain adab dengan rakan-rakan, adab dengan ilmu itu sendiri. Tapi yang antara yang ditekankan oleh para ulama ialah adab dengan guru. Yang mana jika kehilangan adab ya, akan menyebabkan hilangnya keberkatan ilmu yang dituntut. Justru perkara ini mesti diterapkan daripada awal lagi, daripada dalam jiwa kanak-kanak itu mesti diterapkan ya, supaya mereka faham dan benda ini tidak akan hilang di kemudian hari, ataupun mereka akan apa ni takut di kemudian hari ini mereka tak ada tempat untuk mereka rujuk ya, untuk mereka berpaut sebab tidak diajar daripada awal. Jadi kita kena terapkan perkara ini daripada awal-awal lagi. Ataupun kalau apa ni mungkin kita kalau apa ni yang dah besar pun, yang dah dewasa pun masih boleh lagi sebenarnya ya, untuk kita berubah ya, sebab Allah Ta'ala tak akan ubah ya, diri kita, kita sendiri yang akan ubah ya. Kita sendiri yang kena ubah diri kita. Kalau kita tahu apa ni tabiat diri kita ya. Sebab kita ni lebih tahu ya, tentang kita punya perangai, kita punya apa ni sikap, sejauh mana apa ni kita punya tahap apa ni akhlak kita ya, dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan ibu bapa, dengan guru, dengan rakan-rakan dan sebagainya. Jadi masih boleh berubah ya, masih boleh berubah. Jadi adab dalam menuntut ilmu ini ditekankan terutamanya oleh ulama hadis ya. Ada yang menyusun kitab yang khusus tentang adab ini, bagaimana seorang itu, seorang penuntut ilmu itu perlu ya, beradab ya, ketika dia mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana dia nak meriwayatkan ya, hadis Nabi ya, dan bagaimana nak menyalinnya semua dengan detail ya. Bagaimana akhlak yang seharusnya ya, bagi seorang perawi hadis atau penuntut hadis. Di antara kitab yang menarik
ada disusun oleh Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi, ya, dalam kitab beliau Al-Jami' li Akhlaq Ar-Rawi wa Adab As-Sami'. Di mana tajuk kitab tu pun kita dah nampak dia punya objektif, apa yang hendak disampaikan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi, ya. Dia nak meng-highlightkan tentang pentingnya akhlak seorang perawi, ya, dan juga adab-adab orang yang menuntut ilmu, terutama ilmu hadisnya, adab as-sami'. Antara adab-adab yang disebut oleh para ulama, yang pertama sekali mestilah mengikhlaskan niat. Ya, kita mesti mengikhlaskan niat semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Kerana hanya amalan yang ikhlas sahaja yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau tidak ikhlas tak akan diterima. Ya, mestinya semata-mata kerana Allah. Jadi untuk menuntut ilmu ni apatah lagi, ya, untuk kita periksa diri kita, hati kita ni. Apa tujuan aku menuntut ilmu? Mesti kena cek. Kalau masih tak ada, ya, lillahi ta'ala, ikhlas, ya, semata-mata kerana Allah Ta'ala, maka kena betulkan daripada sekarang. Okay. Jangan menuntut ilmu dengan tujuan untuk mendapatkan habuan dunia, ataupun untuk nak mendapatkan pekerjaan yang baik, ya, untuk mendapatkan keuntungan dunia lah, ya. Yang sementara sahaja. Jadi tak boleh dia menjadi niat kita yang kita letakkan sebagai niat yang utama dalam menuntut ilmu. Mesti kita buang semua, semata-mata niat kita kerana Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk menghilangkan kejahilan diri kita, ya, untuk kita membimbing orang lain, ya, untuk mereka sama-sama juga mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Ada terdapat ancaman dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengenai orang yang menuntut ilmu ini untuk mencari habuan dunia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ta'allama 'ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya. Lam yajid 'arfal jannah yaumal qiyamah." Yang maksudnya, siapa yang menuntut suatu ilmu daripada perkara yang diharapkan dengannya mendapat redha Allah. Maknanya perkara-perkara ilmu, yang mana ilmu itu kita nak mengharapkan redha Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita menuntutnya, ya, dan dia tidak mempelajarinya melainkan untuk mendapatkan satu habuan dunia. Sepatutnya dia ikhlas, tetapi dia tidak mempelajarinya, tidak menuntutnya, melainkan untuk mendapatkan habuan dunia. Nescaya dia tidak akan dapat mencium bau syurga di hari akhirat kelak. Tak dapat cium bau syurga. Apatah lagi nak masuk syurga, baunya pun tak dapat cium. Wal-iyadzubillah. Ini hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah dan Al-Hakim dengan sanad yang sahih. Jadi kita perlu, ya, mengikhlaskan diri kita, memastikan bahawa tidak ada niat yang lain. Ya, kalau ada niat yang lain itu hanya sebagai tambahan sahaja, ya. Itu sebagai sampingan sahaja, ya. Sebagai sampingan, bukan menjadi niat yang utama. Seorang penuntut ilmu juga perlu bersungguh-sungguh, ya, dalam menuntut ilmu, mesti mempunyai kesungguhan, mesti ada himmah yang tinggi. Bahasa Arabnya disebut ulu al-himmah, uluul himmah. Jadi ada himmah yang tinggi. Dengan himmah yang tinggi ini, ya, dia tidak akan mensia-siakan masa dia, ya, tak akan sia-siakan tenaga dia pada perkara-perkara yang tidak berfaedah, yang tidak bermanfaat. Maknanya dia tahu mana benda yang boleh bagi manfaat, mana benda yang tidak bagi manfaat, dia tahu. Jadi mana-mana yang sia-sia, ya, ini ditinggalkan. Jadi, dan himmah yang tinggi ini juga bukan semata-mata dia dalam belajar sahaja, tetapi juga dalam lebih daripada itu, ya. Dia menelaah, bermuzakarah dengan kawan-kawan yang lain, ya. Dia mencari bukan saja ilmu yang ada dalam kelas, dalam kuliah, tapi dia cari ilmu-ilmu yang mungkin dalam daurah-daurah, ya, di tempat lain, ya.
halakah-halakah di tempat lain, lebih lagi daripada apa yang diwajibkan di sekolah ataupun di college ataupun di universiti. Ini ulul himmah. Seorang penuntut ilmu mesti ada himmah yang tinggi dan tidak boleh bersifat malu dalam menuntut ilmu, ya. Malu terutama untuk perkara-perkara yang dia tidak faham. Ini perkara yang dia rasa macam tak apa ni, tak begitu nak masuk dalam kepala sebab apa ni tak faham apa yang ditulis ataupun disampaikan oleh aku. Jadi dia malu nak bertanya. Ini tak boleh. Dalam bab ini, dalam bab ilmu, dia tidak boleh malu untuk bertanya. Syifaul as-su'al. Ubat ataupun penawar bagi bodoh ataupun rasa tidak tahu itu ialah dengan bertanya. Mesti dengan bertanya. Jadi dengan bertanya ini maka kita tidak menghalang diri kita daripada memperolehi manfaat ilmu. Dalam menuntut ilmu, seorang penuntut ilmu mesti bersifat sabar. Dia mesti sabar, ya, mesti sabar dan tidak boleh berputus asa. Ya, tidak boleh berputus asa. Dan tabiat ilmu itu memang perlu dipelajari secara berperingkat-peringkat. Dia tak boleh nak belajar semua ni dalam masa yang singkat. Kadang-kadang ada ya macam program orang kata intensif dan seumpamanya. Tapi kadang-kadang intensif itu dia dah ringkas, pendek-pendek dia dah padatkan. Ya. Sebab itu dipanggil intensif. So dia kadang-kadang ada benda-benda yang tertinggal ataupun yang ditinggalkan. Jadi dia tak dalam proses menuntut ilmu ni, dia punya tabiat dia mesti bolehlah untuk intensif untuk mencapai sesuatu matlamat itu, tapi dari segi kedalaman, dari segi dia punya keluasan dia itu mungkin kurang sikit. Mesti ada kekurangan. Sebab ilmu ni mesti dipelajari secara berperingkat-peringkat. Kalau kita tengok setiap bidang ilmu ni mesti ada asas. Kemudian ada pertengahan, kemudian ada peringkat yang lebih tinggi. Peringkat yang lebih tinggi. Macam sekolah pun mesti ada sekolah rendah, sekolah menengah, kemudian universiti, college dan seumpamanya. Jadi dia ada peringkat-peringkat. Jadi kalau kita zero knowledge dalam sesuatu bidang itu memang tak tahu. So kita nak compile, kita nak masukkan semua itu dalam satu masa. Ini mungkin ada benda-benda yang terlepas pandang, yang tertinggal, dan tidak sama dengan orang yang belajar bertahun-tahun lamanya. Dia takkan sama. Demikian juga dalam bidang hadis. Maknanya kalau contohnya bidang hadis, mula-mula belajar dengan asas ilmu hadis, dengan belajar beberapa buah hadis, belajar hadis 40, hadis-hadis tentang hukum hakam. Kemudian barulah sampai ke peringkat yang lebih tinggi, kita mempelajari kitab yang lebih besar seperti Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim dan seumpamanya. Seorang penuntut ilmu perlu menghormati dan memuliakan guru. Ataupun apa saja, siapa saja orang yang menyampaikan ilmu kepadanya. Perlu dihormati, dimuliakan. Dan ini juga termasuk antara cara memuliakan ilmu itu sendiri. Ilmu itu dimuliakan dengan cara kita memuliakan guru. Ini orang yang berilmu. Kata Nabi SAW, "Laisa minna man lam yujil kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li'alimina haqqah." Bukanlah daripada kalangan kami siapa yang tidak menghormati orang tua kami. Nabi kata, orang yang tidak menghormati orang tua ni bukan daripada kalangan kami, bukan daripada umat baginda. Dan tidak mengasihi orang muda kami. Yang tua dihormati, yang muda dikasihi. Satu lagi, wa ya'rif li'alimina haqqah, dan dia tidak mengetahui hak orang alim kami. Hak orang alim kami. Jadi dia tak tahu bahawa orang alim itu ada hak dia.
Jadi Nabi kata laisa minna, orang-orang yang seperti ini laisa minna, bukan daripada kalangan kami. Hadis riwayat Imam Ahmad dan juga At-Tabarani dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir dengan sanad yang hasan. Jadi penting, ini bukan semata-mata kita menghormati yang tua, mengasihi yang muda. Ada satu lagi, iaitu mengetahui hak para alim ulama. Jadi kita kena beradab dengan guru, dengan orang yang kita tuntut ilmu daripadanya. Jadi seorang penuntut ilmu perlu mengetahui perkara yang antaranya antara adab dengan guru ini. Seorang pelajar, seorang penuntut ilmu perlu mengetahui apa perkara yang boleh menyenangkan hati guru dan apa perkara yang boleh menyebabkan rasa tidak senang hatinya ataupun boleh menyusahkan diri dia. Kalau ulama-ulama dulu, mereka ini memastikan bahawa mereka itu menziarahi guru itu pada waktu yang sesuai. Mereka menziarahi guru pada waktu yang sesuai. Maknanya selain daripada waktu pembelajaran itu, di waktu yang lain itu mereka kena tahu waktu yang sesuai, tidak boleh sehingga mengganggu masa istirahat guru ataupun mengganggu waktu ibadah dia. Kalau diceritakan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau nak mencari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun beliau ini banyak mengetahui tentang hadis-hadis, tetapi beliau masih lagi nak menuntut, mungkin ada hadis-hadis yang dia belum dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab ketika Nabi wafat dia masih muda. Jadi kadang-kadang dia sanggup tunggu di hadapan rumah seseorang yang dia nak dapatkan hadis itu, dia tunggu dalam waktu yang lama. Kadang-kadang dia tidur kat situ sehinggalah orang tersebut keluar. Maknanya dia dah rehat, barulah dia nak keluar. Sampailah bila dia keluar, barulah dia bertanya. Barulah dia bertanya. Lalu beliau ditanya, sepatutnya kau ketuk saja pintu rumahku ini supaya aku keluar. Maknanya tak perlu tunggu. Tapi Ibn Abbas kata dia tak mahu nak mengganggu masa rehat ataupun waktu ibadah orang yang hendak dituntut ilmu itu daripadanya. Kemudian seorang penuntut ilmu juga perlu mengulang kaji kembali apa yang telah dipelajari ataupun apa yang telah dihafal. Dia dah hafal, dia kena ulang kaji balik. Ulang kaji semula, telaah semula. Ataupun boleh juga secara kaedah muzakarah. Kalau istilahnya study group, kita buat study group secara berkumpulan, bermuzakarah, berbincang dengan rakan apa yang telah dipelajari. Di samping dengan muzakarah itu juga kita dapat saling ingat mengingati, dapat menambahkan percambahan idea, pemikiran dan seumpamanya. Ini di antara kaedah yang terbaik. Ini kaedah yang terbaik untuk mengingat semula apa yang dipelajari. Bahkan mungkin boleh menambahkan lagi kefahaman dan maklumat-maklumat yang sebelumnya tidak diketahui. Jadi ini sangat penting, bermuzakarah. Ulama-ulama dulu pun bermuzakarah, di maknanya dia mengulang kaji semula, ingat mengingati apa yang telah mereka pelajari. Di antara kaedah yang mudah yang berkesan untuk mengingati dan menghayati ilmu yang dipelajari itu juga ialah kita dengan mengamalkan ilmu itu sendiri. Kita amalkan. Maknanya kita dah belajar tu terus amal, praktis terus. Kita belajar secara amali, terus teori, terus kita buat amali. Kata Imam Waqi', gurunya Imam Asy-Syafi'i rahmatullah alaihima, dia kata Imam Waqi', jika kamu ingin menghafal hadis, maka amalkanlah dia. Kita dah belajar, kita dah dengar, kita terus praktiskan, kita amalkan. InsyaAllah dia akan melekat. Bila diamalkan itu dia akan melekat.
kita akan tidak akan luput insya-Allah. Dan seorang penuntut ilmu juga perlu bersifat merendah diri, tidak meninggikan diri, tidak meninggikan diri, menjauhi sifat sombong dan takbur, tidak merasa diri lebih hebat daripada orang lain. Ini juga masalah bagi setengah-setengah orang, bila dia dah belajar sikit dia rasa dia lebih hebat daripada orang lain, bahkan dia boleh kritik ulama-ulama terdahulu. Bukan saja dia kritik sahabat-sahabat dia, ataupun orang-orang yang semasa dengan dia, tapi juga ulama-ulama dulu yang dikritiknya. Dia rasa ini semua tak betul. Ini mungkin di antara fenomena yang berlaku di kalangan segelintir masyarakat pada hari ini. Tak boleh, sedangkan kita mesti tahu bahawa fauqa kulli zi ilmin alim, maknanya di atas setiap orang yang berilmu itu ada yang lebih lagi yang berilmu, yang maha mengetahui, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi perlu untuk kita merendahkan diri, seperti mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma tawadha'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah. Tidaklah seseorang itu merendahkan diri kerana Allah, melainkan Allah akan mengangkatnya, mengangkat kedudukan dia. Jadi kita merendahkan diri ini kerana Allah, kerana Allah, bukannya kerana manusia, bukannya untuk dipuji, untuk lihat sebagai hebat oleh manusia, tak. Tapi kita kerana Allah Subhanahu wa taala, maka insya-Allah Allah Taala akan mengangkatkan darjat kita, mengangkat kedudukan kita. Jangan ada sifat takbur, sombong. Ini adalah sifat-sifat yang mazmumah, yang dikeji, yang menyebabkan iblis laknatullah alaih diusir oleh Allah Subhanahu wa taala daripada syurga. Jadi secara ringkasnya, perlu seorang penuntut ilmu, seorang pelajar berakhlak dengan akhlak mulia yang dianjurkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara kunci bagi kejayaan seseorang pelajar, seorang penuntut ilmu itu, saya ambil satu kata-kata daripada Imam Asy-Syafi'i, yang mungkin ini sebagai penutup bicara saya pada petang yang berbahagia ini. Saya pinjam kata-kata Imam Asy-Syafi'i. Kata beliau dalam rangkap bait syair, akhi lan tanalal ilma illa bisittah sa'unbika an tafsiliha bibayani zaka'un wa hirsun wa ijtihadun wa bulghah wa suhbatu ustadin wa tulu zamani. Kata Imam Syafi'i, saudaraku, kamu tak akan mencapai ilmu itu melainkan dengan 6 tuntutan. Akan ku khabarkan padamu tentang perinciannya dengan satu penjelasan, iaitu bijaksana, tumpu perhatian, bersungguh-sungguh, cukup keperluan, sentiasa mendampingi guru, serta masa yang lama berzaman. Sentiasa mendampingi guru serta masa yang lama berzaman. Jadi ada 6 perkara yang disebut oleh Imam Syafi'i rahmatullah alaih dalam bait syair yang dinisbahkan kepada beliau. Bagi seorang untuk mencapai ilmu ini, mesti dia ada 6. Mesti dia bijaksana, maknanya normal lah, maknanya dia mempunyai akal fikiran yang waras, yang normal. Jadi biasanya orang normal ni dia bijaklah, boleh menggunakan akal fikiran, memberikan perhatian, memberikan tumpuan perhatian untuk belajar, tidak sibuk dengan perkara-perkara yang lain, perkara-perkara yang sia-sia, sibuk dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Jadi dia punya perhatian itu untuk menimba ilmu, untuk menuntut ilmu, dan mesti bersungguh-sungguh, ada kesungguhan, dan ini telah disebut tadi. Dan satu lagi, cukup keperluan, maknanya ada makan, minum, tempat tinggal, maknanya ada walaupun tidak mewah tapi cukup, maknanya boleh menutup tubuh badan, menutup aurat,
apa ni boleh untuk dia minum, makan. Maknanya kalau dia tak makan dengan berpuasa pun dia masih boleh untuk berbuka, untuk apa ni bersahur. Ya, maknanya dia boleh bersahur, masih boleh untuk berbuka. Sekiranya apa ni dia nak berjimat lah. Makna kata cukup keperluan. Dan kalau zaman sekarang ini mesti ada yuran. Yuran. Kalau tak ada yuran pun kadang-kadang kalau di apa ni pondok-pondok ada yang percuma dibayar, tapi kadang-kadang pihak apa ni pondok dia minta supaya bayar duit api air dan juga mungkin kalau ada sumbangan-sumbangan apa yang lebih itu boleh diberikan. Ada setengah-setengah apa ni tempat yang memberikan apa ni tawaran pengajian seperti itu dan sentiasa mendampingi guru mesti sentiasa bertanya dengan guru memastikan bahawa tidak apa ni terlepas pembelajaran dia dengan guru tidak ponteng tidak jadi maknanya kalau apa ni sekarang kita melaksanakan PNP secara atas talian sentiasa atas talian kadang-kadang kita offkan apa kamera supaya dapat apa ni jimat apa ni data, tapi kadang-kadang kita tak duduk pun dekat depan yang guru bercakap-cakap, rupanya kita tak duduk pun di situ. Kita pergi mana-mana buat benda lain. Jadi sepatutnya kita kena duduk dengar apa yang dijelaskan oleh guru walaupun kita tak buka kamera kita. Okey. Dan masa yang lama berzaman mesti untuk ilmu ni mesti memakan masa yang lama. Dia tak boleh setahun dah habis, dah khatam dah habis dah tak mau dah menuntut ilmu lagi tak mau belajar lagi tak. Mesti makan masa yang lama dan itu yang diterapkanlah dalam sistem pendidikan kita. Maknanya daripada sekolah tadika 4 tahun 5 tahun dah mula belajar, masuk habis tadika, masuk sekolah rendah, sambung belajar lagi, masuk sekolah menengah berbelas tahun sampai universiti. Jadi umur dalam 20 22 25 sekitar itu maknanya itu baru tahap yang maknanya kalaulah betul-betul dimanfaatkan tempoh itu, insya-Allah banyak ilmu yang diperolehi. Jadi itulah serba sedikit yang dapat saya kongsikan pada petang ini, dan apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, sebarang kelemahan itu daripada diri saya sendiri. Dan saya sudahi dengan aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Dan juga dengan saya sudahi dengan tasbih kafarah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.